أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saya berkata nama pada Usim, insyaAllah pada hari yang berbahagia ini saya akan membentangkan satu tajuk seminar sifat kita pada kali ini berkaitan dengan pengurusan harta luqatah di institusi pengajian tinggi awam, analisis awal terhadap garis panduan pengurusan harta luqatah di USIP. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya banyak barang ataupun harta yang telah dijumpai di sekitar USIP, antaranya seperti wang tunai, dokumen, pengenalan diri, barang kemas, jam tangan, ranti elektronik dan pelbagai lagi yang telah dijumpai di sekitar premis USIP dan sebagai sebuah institusi yang melihara dan mengamalkan prinsip syariah dalam pentadbirannya, di mana USIP telah mendapat MS 1914, maka USIP telah mengambil inisiatif untuk menguruskan harta atau barang yang disebut untuk garis panduan pengurusan harta luqatah yang telah diluluskan pemakaiannya mulai 24 Mac 2025. Dan sebagai latar belakangnya, laporan mengenai kehilangan barangan ini telah pada masa ini diambil tanggungjawab oleh pusat tanggungjawab itu bagian keselamatan di USIP, tetapi memandangkan perlunya isu berkaitan luqatah ini diurus secara lebih sistematik, maka pengurusan USIP melihat ada keperluan mewujudkan garis panduan yang berintegriti untuk pengurusan harta luqatah. Ia dimulai dengan pembentangan konsep harta luqatah dan kaedah pengurusan USIP yang telah dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa panel syariah USIP bilangan 3 2019 dan seterusnya. Bertolak daripada pembentangan tersebut, maka berapa segi telah tentu diadakan bagi cadangan pelaksanaannya, sehinggalah ia diluluskan pelaksanaannya dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan Universiti JKPU kali ke 1983 bilangan 11/2025 pada 4 Mac 2025 berdasarkan kepada usul yang telah dikemukakan oleh pihak Siras USIP. Jadi dalam masa yang sama, satu garis panduan pengurusan harta luqatah juga telah dikemukakan dalam mesyuarat tersebut dan telah diperakukan dalam mesyuarat untuk digunakan sebagai rujukan dan panduan kepada universiti dalam mengurus dan mengendalikan harta luqatah di USIP. Dan kalau kita lihat kepada garis panduan pengurusan harta luqatah di USIP ini secara amnya boleh dibagikan kepada tiga subtopik utama. Itulah yang pertama, bagian pendahuluan yang mana dalam garis panduan tersebut mengandungi tujuan, latar belakang, objektif, kearifan dan pemakaian garis panduan yang hanya terpakai kepada USIP dan harta yang dijumpai dalam premis USIP sahaja. Manakala harta-harta di luar daripada premis USIP ataupun harta-harta yang melibatkan campur tangan polis dan sebagainya, maka ia tidak termasuk dalam limitasi garis panduan garis panduan harta luqatah ini. Dan seterusnya dalam garis panduan ini juga telah dinyatakan garis panduan umum berkaitan urusan harta luqatah, di mana dia merangkumi definisi harta luqatah dari sudut syarak, dalil dan hukum harta luqatah dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum bagian jenis harta luqatah dalam Islam. Turut disertakan juga dalam garis panduan umum ini ialah berkaitan panduan syarak terhadap penjaga harta luqatah, mengikuti pengetahuan tentang ciri-ciri barangan tersebut, jenis, sifat, kadar dan bekasnya. Juga tentang sarana periklanan di tempat awam yang menjadi tempat masyarakat serta tempat periklanan yang disyariatkan yang telah dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, bahagian yang ketiga, subtopik yang ketiga dalam garis panduan tersebutlah
menyediakan garis panduan khusus mengenai pemusyawaratan kota fisik yang meliputi punca kuasa pentadbiran atau kota di mana ia tertakluk kepada dasarnya peraturan semasa yang berkuat kuasa di Negeri Sembilan dan tentunya luar dari Malaysia Kemajuan Negeri Sembilan MAINS. Seterusnya pentadbiran dan pemusyawaratan kota fisik yang disediakan oleh pusat pengetahuan syariah, integriti, pengurusan risiko dan keselamatan dan kesihatan kerja seras serta tanggungjawab setiap P3J sebagai pusat keterlibatan, pengumpulan dan penyimpanan barang kekayaan yang dijumpai dalam tempat usaha. Dan seterusnya dalam garis panduan khusus ini juga telah menyatakan peranan P3K penaji, pusat tanggungjawab penaji sebagai pusat penyimpanan utama barang di kota. Dan dalam garis panduan ini juga telah diingatkan tata cara pengurusan atau kota melibatkan penyerahan dan penerimaan, penyimpanan, notis bahan, tuntutan pengulangan, dan prosedur golongan yang perlu dipatuhi dalam menguruskan harta di kota tersebut. Tata alir, tata cara pengurusan harta kota dan contoh-contoh barang juga telah disediakan untuk memudahkan pelaksanaannya. Jadi dalam garis panduan ini telah dinyatakan secara umum berkaitan hukum kota dalam Islam, di mana hukum mengut barang di kota adalah dibenarkan oleh syarak berdasarkan kepada beberapa dalil daripada Al-Quran dan Sunnah kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, hendaklah kamu bertolongan untuk buat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolongan dan melakukan dosa, maksiat dan perselingkuhan. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang memintakan kita untuk bertolong-tolongan dalam melakukan kebajikan dan perkara antaranya adalah kita memungut barang tersebut dan kita memberikan kepada pihak yang sepatutnya diberikan barang tersebut. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab yang bermaksud saya menemui satu uncang yang berisi 1 dinar dan saya pergi untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bagian bersabda, umumkan tentangnya selama setahun, namun tiada siapa yang mengenalinya bila dia pergi bertemu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Dia bersabda, umumkanlah selama setahun sehingga tuannya datang. Jika tiada yang datang, maka gunakanlah lalu beliau menggunakannya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di sini menunjukkan bahawa penggunaan al-Quran ini adalah dibenarkan dalam Islam. Sungguh pun begitu, dalam perbincangan para fuqaha, mereka telah mendetailkan lagi hukum tersebut di mana dalam fiqh ulama haji Asy-Syafi'i, hukum pengambilan harta kota telah ditentukan adalah berdasarkan kepada beberapa keadaan situasi ataupun situasi seperti berikut. Pertama, wajib menguruskannya apabila penemunya yakin bahawa dia mampu menguruskan harta lepas tersebut. Selain itu, terdapat sangkaan harta lepas tersebut akan disia-siakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atau hilang jika dia tidak mengambil harta tersebut. Kalau yang kedua, hukumnya sunnah menguruskannya apabila penemunya percaya bahawa dia mampu menjaga harta lepas tersebut, tapi jika tidak diambil, tidak dikhawatirkan akan hilang atau rosak. Dan seterusnya, makruh hukumnya menguruskannya apabila penemunya ragu-ragu sama ada dia mampu menjaga harta lepas tersebut ataupun tidak. Jika tidak ambil, dia tidak dikhawatirkan akan hilang ataupun rosak. Dan seterusnya, hukumnya haram jika pengurus penemunya menguruskannya apabila mengetahui bahawa dia akan tamak dan tidak mampu menjaga harta tersebut. Dan kalau dilihat berdasarkan kepada beberapa penelitian yang saya buat, maka dalam garis panduan harta lepas itu dapat beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan, dan saya telah mencadangkan beberapa penambahbaikan berdasarkan kepada penelitian yang sebelum. Yang pertama, dari segi kelebihan garis panduan pengurusan harta lepas. Garis panduan ini telah dibangunkan oleh sebuah persyaratan di tangan pengurusan fisik yang terlibat secara langsung mengurus harta atau barang yang tadi di pesisir. Jadi dengan sebab itu ia bersifat lokal dan maknanya secara langsung ia bersifat lokal dan ia secara langsung kaitan dengan pengurusan yang ada di mesin itu sendiri. Dan di dalam garis panduan ini telah disediakan latar belakang atau objektif yang jelas yang memudahkan kefahaman terhadap kepentingan pengurusan pendapatan di mana takrifan dan maknanya garis panduan juga telah dinyatakan secara jelas, telah ditetapkan skop dan limitasi barangan atau harta yang berkaitan dan juga polis yang digunakan untuk beroperasi.
Dan seterusnya dalam garis panduan ini sudah melalui dalil dan hukum pasal nafkah dan jenis nafkah membezakan antara nafkah yang bernilai dan tidak bernilai, dan tentunya akan memudahkan pihak pengurusan penghasilan barang terjadi yang sesuai. Dan tata cara pengurusan di atasnya itu juga telah dinyatakan di mana proses penyerahan, penerimaan, penyimpangan telah dijelaskan secara terperinci, dan pernyataan ini pun juga saya sah juga telah disebut dalam garis panduan yang merujuk kepada barang pengurusan nafkah dapat ada pada dasar pengurusan berkuasa di Negeri Sembilan. Dan jawatan kuasa warisan negara telah meletakkan supaya jawatan kuasa pengurusan harta nafkah di musim ditubuhkan bagi membantu mensiasati usia dan perusahaan berkaitan dengan nafkah. Dan antara kelebihan ini juga ialah garis panduan ini telah menetapkan hak simpanan barang nafkah di pusat tanggungjawab yang seterusnya diserahkan kepada pusat PTJ Penyelaju, yang merupakan satu langkah yang baik kerana ia dapat menjimatkan wakil simpanan di balik tempat dan juga memudahkan proses pemantauan dan dokumentasi yang tersusun dan berpusat. Jadi merupakan beberapa kelebihan yang saya lihat pada garis panduan ini. Sementara dari segi kekurangannya juga, saya melihat ada kekurangan dari segi penekanan terhadap penggunaan teknologi digital. Mana garis panduan ini tidak memperincikan tentang penggunaan sistem digital atau aplikasi untuk merekod dan memantau harta nafkah, dan garis panduan ini juga dilihat kurang melindungi karena memiliki pelibatan pelajar atau kepentingan musim dalam membantu pihak pengurusan menyalurkan maklumat dan beri khidmat sepanjang proses pengurusan nafkah berlangsung, sama ada melibatkan bahan atau khidmat perekodan dan sebagainya. Dan yang terakhir antara kekurangan juga ialah dalam garis panduan ini tidak menyatakan secara terperinci mekanisme pengauditan dan pemantauan yang dilakukan, dipastikan segala proses pengurusan yang ditetapkan dalam garis panduan ini dipatuhi sepenuhnya. Jadi antara beberapa cadangan perbaikan yang boleh dibuat oleh utama untuk mengintegrasikan sistem pengurusan digital di mana pihak musim mungkin melalui pengurusan atau boleh menggunakan portal atau aplikasi dalam musim untuk membantu merekod, memantau dan menghebahkan harta nafkah secara otomatik secara maya. Ia akan memudahkan warga sehingga orang-orang mendapatkan info, memberi dan menerima maklumat tentang harta nafkah yang dijumpai di kondisi ini. Yang kedua, pelibatan pelajar sebagai sukarelawan dan unit pengurusan harta juga boleh disyaratkan di mana yang dianggap sebagai aktiviti portfolio ekonomi. Ia juga akan sedikit sebanyak akan membantu pengurusan harta nafkah yang lebih baik dan lebih efisien, dan seterusnya pemantauan berterusan daripada pemantauan syariah. Secara musim perlu dijalankan secara berkala untuk menyemak rekod dan proses pengurusan harta setiap tahun, dan pelaporan statistik tahunan kepada pihak pengurusan mesti juga perlu disediakan untuk memastikan keterusan dan penambahbaikan yang berterusan. Dan sebagai kesimpulannya, saya melihat bahawa garis panduan ini yang telah dibangunkan oleh pihak SIM satu garis panduan yang baik untuk memastikan SIM terus sebagai sebuah universiti patuh syariah yang berasaskan kepada anak SIM Sunnah 2014 melalui sistem pengurusan kolektif atau syariah yang telah ada di SIM, dan garis panduan ini juga menyediakan struktur yang jelas untuk bergerak dalam melaksanakan pengurusan harta nafkah di musim. Namun begitu terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dan perlu ditambah baik dari semasa ke semasa yang boleh disyarangkan oleh pihak pengurusan ataupun jawatan kuasa pengurusan harta nafkah musim. Dan secara keseluruhannya garis panduan ini telah menunjukkan komitmen SIM terhadap pengurusan harta nafkah yang tulus dan patuh syariah, namun ada beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan bagi menjamin keberkesanan dan kelestarian pelaksanaannya. Sekian dahulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.